Buletin Didik 2 Januari bersama saya, Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan mengadakan sesi perjumpaan dengan ibu bapa kepada murid yang terlibat dalam insiden jurulatih menampar pipi pemain bola tampar yang tular di media sosial. KPM berkata perjumpaan itu bagi membolehkan pihaknya mendapatkan maklumat lanjut berhubung insiden terbabit. KPM dalam satu kenyataan berkata pihaknya memandang serius kejadian itu. KPM akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis jika ada laporan polis dibuat mengenai insiden itu. Pada masa sama, kementerian akan meneruskan siasatan bagi tujuan tata tertib dan jika didapati bersalah, tindakan sewajarnya akan diambil. Tambah kenyataan itu, KPM sentiasa komited untuk memastikan keselamatan dan kebajikan murid sentiasa menjadi keutamaan. Semalam, tular satu klip video yang memaparkan tindakan seorang jurulatih pasukan bola tampar perempuan bawah 14 tahun Melaka menampar dua pemain pasukan itu. Kejadian dipercayai berlaku ketika kejohanan bola tampar remaja bagi kategori perempuan di Kota Tinggi Johor pada 16 Disember lalu. Dalam reaksi balas mengenai kejadian itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menerusi ciapan di Twitter malam semalam berkata pihaknya tidak akan berkompromi dan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Beliau berharap saksi kejadian dapat tampil memberi keterangan. Sebarang keputusan untuk mengambil tindakan terhadap jurulatih yang dikatakan terlibat dalam insiden menampar dua pemain yang baru-baru ini akan ditentukan selepas Rabu ini. Ia akan diputuskan apabila semua pihak yang terlibat dipanggil memberi keterangan dan penjelasan berhubung insiden itu. Tegas Exco Belia dan Sukan Negeri Melaka VP Shanmugam, antara pihak yang akan dipanggil ialah Majlis Sukan Negeri MSN, Persatuan Bola Tampar Melaka, jurulatih, ibu bapa dan dua pemain terbabit. Hari Rabu selepas post Exco, saya akan panggil coach ataupun jurulatih dan juga mereka yang berkenaan untuk tanya adakah apa-apa tindakan perlu diambil. Kalau mereka rasa mereka menerima dengan hati yang terbuka dan memaafkan coach, bermakna tidak ada further action. Kalau dia kata tak ada, kami berperasaan dan saya selaku Exco yang bertanggungjawab akan melakukan yang terbaik untuk selesaikan. Bercakap kepada media di Kelebang, Melaka, Shanmugam berkata pihaknya telah menerima laporan bertulis berhubung insiden itu semalam. Jelasnya mengikut laporan itu, isu berkenaan sebenarnya telah selesai pada hari kejadian tersebut apabila jurulatih terbabit telah meminta maaf kepada dua pemain dan ibu bapa atlet berkenaan. Semalam, Persatuan Bola Tampar Malaysia MAVA menubuhkan badan siasatan dan mengambil tindakan menggantung seorang jurulatih yang didakwa menampar dua pemain remaja perempuan daripada melibatkan diri dalam semua aktiviti bola tampar kebangsaan sehingga siasatan selesai. Dalam satu kenyataan, MAVA berkata pihaknya tidak akan bertoleransi dengan sebarang penggunaan kekerasan ke atas mana-mana pihak. Malah, MAVA bersedia untuk mengambil tindakan selanjutnya mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan MAVA. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh turut membidas tindakan seorang jurulatih yang dirakam menampar pemainnya. Menurut Hannah, beliau sudah menghubungi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dan mereka sedang mengumpul lebih banyak maklumat berhubung insiden itu. Sebagai salah satu inisiatif memperkasa penguasaan bahasa Inggeris serta kemahiran dalam bidang sains kepada pelajar sekolah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar PKPP Universiti Putra Malaysia UPM menganjurkan program pemerkasaan sahsiah pelajar dan smart learning. Program melibatkan penyertaan 200 murid tahap 2 daripada 3 buah sekolah rendah di daerah Cenur, Pahang. Program diadakan di SK Sekara dan turut disertai murid dari SK Bukit Lada dan SK Bukit Bota. Berkonsepkan belajar sambil bermain, semua aktiviti permainan dan simulasi yang dilakukan menjurus ke arah meningkatkan kemahiran peserta berbahasa Inggeris. Pada masa sama, ia membolehkan penciptaan inovasi dalam bidang sains. Antaranya seperti Let's Correct Our Grammar Together, Word Cross dan Create Me. Aktiviti-aktiviti itu dikendalikan menerusi bantuan barisan fasilitator yang terdiri daripada 21 orang ahli Kelab Pembangunan Insaniah UPM. Ia bagi menzahirkan komitmen mereka untuk berbakti kepada masyarakat.
Sesuai dengan konsep pembelajaran abad ke-21, beberapa elemen berkaitan diterapkan sepanjang 2 hari program berlangsung. Antaranya kolaboratif, pembelajaran secara berkumpulan, komunikasi serta pemikiran kritis dan kreativiti. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD akan mengadakan perbincangan dengan Persatuan Pengusaha Bas esok. Menteri Pengangkutan Anthony Loke memaklumkan perkara berkenaan susulan isu cadangan pengusaha bas sekolah menaikkan harga tambang bas bermula esok. Anthony memaklumkan demikian apabila dihubungi Berita Harian siang tadi. Terdahulu, Presiden Persekutuan Persatuan Bas Sekolah Malaysia Amali Munif Rahmat dilaporkan berkata kadar tambang bas sekolah berkemungkinan naik mulai sesi persekolahan Januari ini. Amali Munif dilapor berkata kenaikan itu tidak dapat dielakkan berikutan kos operasi yang meningkat disebabkan harga alat ganti yang tinggi, kenaikan gaji pemandu dan persaingan daripada pengusaha tidak berlesen. Tambah beliau, pihak persatuan tidak menafikan kemungkinan ada kenaikan harga daripada segi kadar tambang bas sekolah sebagaimana pihaknya telah dimaklumkan tambang berkenaan adalah diletakkan pada harga pasaran. Kanak-kanak autisma berusia 12 tahun memiliki bakat besar dalam menghasilkan penulisan khat. Lebih mengagumkan apabila dia tidak mempelajari seni khat melalui mana-mana guru. Sebaliknya, hanya menjadikan YouTube sebagai rujukan. Bakat Muhammad Zul Muazzam Zul Azman mula disedari seawal usianya 6 tahun apabila dia dilihat sering menghafal surah Al-Quran sambil menulis potongan ayat berkenaan pada kertas. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ibunya Shazlita Yusof menyediakan alatan khas penulisan khat supaya dia tidak bosan dan dapat memanfaatkan masa terluang. Tanpa disangka, hasil tangan anak sulung daripada 4 beradik itu semakin bagus dan mendapat pujian ramai selepas disiarkan dalam laman Facebook. Sehingga kini, banyak hasil tulisan kraf Muazzam dijual pada harga serendah RM10 hingga RM50. Lebih mengagumkan, Muazzam bukan sahaja boleh melakar pelbagai zikir tetapi juga ayat suci Al-Quran. Selain dibuat dalam pelbagai bentuk, Muazzam turut menggunakan tona warna yang berbeza sebagai latar belakang tulisan khatnya. Semua tulisan khat dihasilkan sendiri tanpa tekapan. Tidak terhad setakat itu, Muazzam juga mampu menghafal surah-surah di dalam Al-Quran serta membacanya secara bertaranum dengan baik. Antara surah panjang yang dihafalnya ialah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Sajadah, Al-Mulk, Al-Kahfi dan Yasin. Permulaan tahun baru 2023 semalam menyaksikan sebuah kelab motosikal melakukan kerja amal dengan membantu mereka yang memerlukan seperti anak yatim dan fakir miskin. 66 ahli daripada Adventures Bikers Club Malaysia ABC berkonvoi dari Rawang, Selangor ke rumah anak-anak yatim Baitul Amin dekat Parit, Perak untuk menghulurkan sumbangan. Menurut pengurusi kelab Muhammad Fuzi Abu Bakar, objektif penubuhan kelab bukan semata-mata untuk mencari keseronokan ketika menunggang motosikal bersama ahli kelab. Sebaliknya, lebih fokus membantu masyarakat yang memerlukan ketika berkonvoi. Kadang-kadang pun kalau kita jumpa macam kita kadang-kadang kita jumpa yang pergi ride untuk makan. Makan kan. Makan tu kadang-kadang kita sekali beramal. Kita akan cari rumah fakir miskin yang orang kata dalam bajet paling murah lah untuk kita buat pada hari. Kalau kita pergi dalam 20 biji, kita akan betul bajet dalam rumah anak yatim, rumah fakir miskin. Kita beri sumbangan segi makanan dan perkhidmatan harian. Jelasnya, bagi konvoi pertama tahun 2023 ini, perancangan dibuat sejak September tahun lalu. Sejak itu, mereka mula giat mengumpulkan sumbangan daripada individu dan badan-badan korporat. Antara barangan yang disumbangkan, kelengkapan sekolah, barangan pembersihan diri, barang keperluan harian dan wang tunai.
Dua varian COVID-19 susur galur jenis Omicron yang menular di China ketika ini yang dipercayai mempunyai kadar jangkitan lebih tinggi telah dikesan di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 4,148 kes yang dilaporkan dijangkiti varian BA52 manakala 3 kes dijangkiti BF7 sehingga 31 Disember lalu. Jelas beliau, varian BA52 dan BF7 merangkumi kira-kira 80% daripada varian yang menular di China serta dipercayai juga boleh menyebabkan jangkitan semula. Bagaimanapun, belum ada data yang dapat mengaitkan peningkatan bilangan kes kemudaratan atau kematian dengan kedua-dua varian itu. Ujarnya, situasi itu akan disemak dari semasa ke semasa apabila terdapat sebarang perubahan ketara yang memerlukan perubahan dalam strategi kesihatan awam. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata hasil surveillance genomik sepanjang Disember lalu menunjukkan dominasi varian XBB di negara ini iaitu 55.4% daripada bilangan sampel diikuti varian BA275 dan varian BQ1. Data dari Singapura dan India yang mengalami penularan XBB menunjukkan peningkatan bilangan kes jangkitan semula terutama dalam kalangan penduduk yang dijangkiti ketika gelombang Delta atau Omicron sekurang-kurangnya 6 bulan lalu. Menurutnya, kes jangkitan semula disebabkan kejadian immune escape yang lebih tinggi oleh XBB, mungkin disebabkan tahap antibodi mula berkurangan dan menyebabkan jangkitan semula tidak dapat dielakkan. Justru, beliau menyarankan golongan yang mempunyai masalah kesihatan untuk mengambil dos penggalak kedua supaya sistem imun dapat bersedia untuk sebarang jangkitan semula. Dalam pada itu, bilangan kes baru, kes kematian dan purata kes aktif COVID-19 setiap hari di seluruh negara pada Minggu Epidemiologi ke-52 bagi tempoh 25 hingga 31 Disember menurun dengan agak ketara sebanyak 36.1%. Menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham, 3,767 kes dicatatkan pada ME terbaru itu berbanding 5,894 kes direkodkan pada minggu sebelumnya. Katanya, bilangan kes tempatan menurun sebanyak 36.5% kepada 3,735 kes berbanding 5,880 kes pada minggu sebelumnya. Kes import meningkat 129.6% kepada 32 kes. Bilangan kes kematian menurun sebanyak 29% kepada 22 kes. Untuk ME terbaru itu, purata kes aktif setiap hari menurun sebanyak 14.7% kepada 12,433 kes. Kes sembuh naik 24.7% kepada 7,791 kes. Turut menunjukkan perkembangan positif adalah jumlah kemasukan pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 ke hospital awam. Bagi setiap 100,000 populasi menurun sebanyak 35%, manakala pesakit kategori 3, 4 dan 5 menurun sebanyak 31.6%. Untuk Pusat Penilaian COVID-19 CAC Maya, jumlah kes yang melengkapkan penilaian kendiri atau Home Assessment Tool terus menurun sebanyak 38.8% daripada 6,516 kes kepada 3,990 kes. Tan Sri Dr. Nur Hisham mengingatkan semua individu, terutama mereka yang disahkan positif COVID-19 agar mengaktifkan fungsi notifikasi aplikasi MySejahtera dalam telefon pintar masing-masing setelah tamat perkhidmatan Automated Voice Recording Robocall daripada syarikat swasta. Katanya, langkah itu bagi memastikan mekanisme pemantauan kendiri berfungsi dengan baik.
Bertemu kembali. Jisoo jadi anggota Blackpink terbaru dan terakhir yang akan tampil dengan karya solo. Menurut YG Entertainment, Jisoo atau nama sebenarnya Kim Jisoo sedang menyiapkan album solonya meskipun terikat dengan komitmen konsert jelajah dunia Blackpink ketika ini. Malah anggota sulung Blackpink ini sudah pun selesai menjalani penggambaran foto untuk kulit albumnya itu. Dia dijangka berkongsi lebih banyak maklumat mengenainya bersama peminat atau Blinks dalam masa terdekat. Perolehan daripada filem box office yang ditayangkan di China mencatat jumlah lebih 30 bilion yuan atau 19.156 bilion ringgit bagi tahun 2022. 85% daripadanya datang daripada filem tempatan. Daripada jumlah itu, filem patriotik The Battle at Lake Changjin 2 mencatat pendapatan tertinggi pada hampir 4.07 bilion yuan atau 2.598 bilion ringgit. Filem science fiction komedi Moon Man di tempat kedua dengan jumlah lebih 3 bilion yuan. Filem lain yang turut mendapat sambutan ialah Nice View dan filem drama keluarga Lighting Up the Stars. Menurut statistik dikeluarkan pentadbiran filem Cina, sejumlah 712 juta peminat menonton wayang di pawagam seluruh Cina sepanjang tahun lalu. Taman Tema Ais dan Salji di Harbin, China mengalu-alukan kedatangan tahun baru dengan cahaya pelbagai warna untuk hiburan pengunjungnya. Kelonggaran SOP COVID-19 yang dilaksanakan kerajaan China menjadi satu lagi punca ramai pengunjung tidak melepaskan peluang untuk beriadah dan bergembira pada hari terakhir 2022 di Taman Tema ini. Dengan keluasan kira-kira 810,000 meter persegi, Harbin Ice Snow World menampilkan pelbagai struktur yang dihasilkan daripada ais dan salji. Kesemua ais diambil dari Sungai Songhua. Air sungai itu yang mengalir perlahan dan membeku secara berperingkat membolehkan ais yang terhasil kelihatan seperti kristal dan tidak banyak buih di dalamnya. Untuk memastikan setiap pengunjung terhibur, pihak Taman Tema menyediakan pelbagai permainan dan aktiviti. Ini termasuklah gelongsor ais sepanjang 500 meter dan Ferris wheel setinggi 120 meter yang menampilkan keindahan Narnia Harbin ini di waktu malam. Okey, yang ini adalah ukiran batu terakota. Ukiran ini berukuran lebar 21,5 cm dan tingginya berukuran 40 cm. Ukiran batu terakota Bodhisattva bersila ini merupakan jumpaan ekskavasi di tapak 21 Palang 22 Kampung Pangkalan Bujang, Kedah. Arca ini mempunyai langgam yang mirip dengan arca-arca Buddha zaman Chola dari selatan India sekitar abad ke-10 hingga ke abad 12. Artifak ini juga telah diwatakan sebagai objek warisan ketara kebangsaan pada tahun 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Sukan. Malam esok Harimau Melaya berdepan Singapura dalam misi hidup mati untuk memburu tiket ke separuh akhir Piala AFF. Ketua Jurulatih Kim Pan Gon pastinya sudah melakukan percaturan terbaik. Namun pada masa sama, beliau tetap mengharapkan sokongan padu peminat di Stadium Nasional Bukit Jalil. As always, I think Malaysia football fans give us full supporting. That appreciate. But tomorrow, we need special supporting from Malaysia football fans to supporting our Harimau Malaya players. Pertembungan Causeway Derby itu bukan perlawanan biasa kerana setiap pertemuan kedua-dua pasukan tidak pernah sepi daripada pelbagai drama dalam dan luar padang, emosi dan ragam peminat. Menambah debar, Singapura dengan rekod juara 4 kali cuma memerlukan satu mata untuk meneruskan kemarahan ke separuh akhir berbanding Malaysia yang mesti menang. Perlawanan terakhir kedua-dua pasukan menyaksikan Singapura menang 2-1 di laman sendiri pada aksi persahabatan antarabangsa Mac lalu. Itu juga kekalahan pertama Malaysia di bawah bimbingan Pan Gon. Manakala kali terakhir Malaysia menewaskan Singapura ialah pada aksi terakhir kumpulan B Piala AFF 2014 dengan keputusan 3-1 di Stadium Nasional Singapura.
Bagi Ketua Jurulatih Singapura dari Jepun, Takayuki Nishigaya, beliau mengakui kelebihan pasukannya dari segi kutipan mata, namun mengakui juga Malaysia memiliki kelebihan beraksi di tempat sendiri. Justru beliau menjangka perlawanan sengit esok sambil berharap anak-anak buahnya mampu meraih kemenangan. Berdasarkan ranking FIFA, Malaysia lebih baik di kedudukan ke-145 manakala Singapura ke-160. Namun, pertembungan dua musuh tradisi ini tidak mengambil peduli rekod lampau, masing-masing dengan tekad melakar sejarah baru. Sementara itu, bagi penyerang Harimau Malaya, Faisal Halim, dia dan rakan-rakan sepasukan memiliki masa yang cukup untuk memulihkan kecergasan selepas perlawanan di Hanoi 27 Disember lalu yang menyaksikan skuad kebangsaan tewas 0-3 di tangan Vietnam. Sebagai pemain yang dilantik ketua pasukan oleh Kim Pan Gon, Faisal melaungkan kata-kata semangat. Perlawanan menentang Singapura esok, segala tenaga dan keringat mesti dicurahkan. Apa yang saya katakan kepada teammate saya, tomorrow kita punya important game yang penting. Kita main dekat home kita tak boleh kalah. Kita punya family datang, kita punya rakyat Malaysia datang. So kita dekat home, takkan kita nak mudah-mudah bagi orang ambil masuk home kita. Faisal kini penjaring terbanyak Harimau Malaya dengan 3 gol selepas 3 perlawanan. 2 tiket ke separuh akhir kumpulan B kini jadi rebutan Vietnam, Singapura dan Malaysia. Vietnam yang juga beraksi di tempat sendiri esok dijangka tidak berdepan masalah menewaskan Myanmar untuk bergelar juara kumpulan. Justru tumpuan sememangnya terarah kepada pertemuan Harimau Malaya dan Singapura sebagai calon kedua ke separuh akhir. Dalam pada itu, jualan tiket perlawanan Malaysia menentang Singapura di Stadium Nasional Bukit Jalil esok terus meningkat. Menerusi hantaran terbaru Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hari ini, sebanyak 38,819 keping tiket sudah terjual. Penurunan harga tiket mungkin antara daya penarik buat penyokong untuk beramai-ramai ke stadium. Sebelum ini, harga tiket terbuka RM50 diturunkan kepada RM30. Tiket premium yang sebelum ini berharga RM70 dan RM60 diturunkan ke RM50. Tiket grandstand pula boleh dibeli dengan harga RM60 berbanding harga asal RM100 dan RM70. Manakala tiket kanak-kanak 6 hingga 12 tahun yang sebelum ini berharga RM10 kini diturunkan ke RM5. Juga untuk kemudahan penyokong, operasi stesen LRT Bukit Jalil esok turut dilanjutkan sehingga jam 12.30 tengah malam. Baiklah, rangkuman pertunjukan bunga api dan mercun menyambut tahun baru dari pelbagai negara mengakhiri buletin didik. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.